Kita tengok yang pertama dulu lah. Yang pertama dulu. Soalan 9A. Soalan 9A. Kita nak cari limit. Ini soalan ini. Limit x equals to 9. Kamu nampak tak saya punya paparan ni? Nampak, sir. Nampak. Nampak. Oh, semangat. Saya rasa mesti nampak ni. Okay. Jadi ingat, bila kita jumpa je soalan limit, step yang pertama kita hanya masukkan nilai x saja. Masukkan. Lepas kita masuk tu baru kita tengok apa dia punya jawapan dia. Kalau nombor, satu nombor yang kita boleh baca nombor tu, maka itulah jawapannya. Okay. Jadi untuk yang ni 3/0. Jadi kamu kena ingat balik, kalau kamu guna kalkulator dengan saya ganti 2, dapatlah 3/0. Ada jawapan tak? Tak ada. Jadi kalau ini bukan soalan limit, ini soalan function. Maka jawapan dia undefined. Okay. Tapi kalau soalan limit dia tak ada jawapan undefined. Dia tak ada jawapan undefined. Nah, ini X. Kamu dapat 3/0. Okay. Kalau sampai 3/0, jawapan dia sama ada infinity, positive infinity ataupun negative infinity. Tapi kalau function, jawapan dia adalah undefined. Tapi kalau soalan limit, jawapan dia sama ada positive infinity ataupun negative infinity. Nilai ni dia bergantung kepada contoh katakan saya ada 3/0 negatif. Ini contohnya contoh. Kalau katakan kamu dapat macam ni kan, bila kamu dari kira dapat macam ni, maka gabungan atas dan bawah baru kita bagi tahu jawapan dia positive infinity. Kalau setakat 3/0, kita tak tahu jawapan dia positif ke ataupun negatif infinity. Dia kena ada kosong kuasa berapa. Nanti kita akan tengok bagaimana nak dapatkan kosong kuasa berapa ni. Satu lagi kemungkinan kalau kamu dapat macam ni, kosong tu kuasa positif, maka gabungan atas bawah tu adalah negatif infinity. Okay. Kita akan dapat jawapan sama ada positif infinity atau negatif infinity dengan syarat yang di bawah ni, yang per kosong ni, dia mesti kosong kuasa negatif ke kosong kuasa positif. Kita kena tentukan. Jadi kalau kita patah balik pada soalan ni, 3/0 tak ada jawapan. Jadi sekarang ni kita kena tentukan ini kuasa negatif ke kuasa positif. Dengan cara, kalau kita ambil x equals to from the right, maksudnya daripada 2 tu, kita ambil nombor ke kanan sikit. Ke kanan sikit. Jadi kita boleh ambil nombor 2.1. Dia ibarat macam x more than 2. Tapi bukan maksudnya boleh jauh daripada 2. 10, 18, 20 tak boleh. Sebab limit ni maksudnya kita hanya bincang yang dekat dengan 2 je. Yang dekat dengan 2 je, dia tak boleh jauh. Kalau sebelah kanan, walaupun kita nampak sebelah kanan ni 10 masuk, 13 masuk, tapi tak boleh ambil sebab dia jauh daripada 2. Limit ni dia hanya bincang yang dekat dengan 2. Kalau kanan, sebelah 2 je. So jangan ambil nilai yang jauh sangat. Katakan saya ambil nilai 2.1. Cuba kamu ganti sini, 2.1 tolak 2. Dapat berapa? Positif. Positif 0.1 kan? Kita bukan nak nombor tu. Kita nak tanda positif tu. Ya. Bila dah ada macam ni bentuk, baru kita boleh tahu jawapan dia positif ke negatif infinity. Kalau ikut sini berapa jawapan dia? Positif ke negatif? Positif. Ya, positif lah sebab gabungan. Kita bukan refer pada denominator ni. Gabungan atas dan bawah. Atas ni tanda dia positif. Positif bagi positif. Positif. Itu yang saya bagi contoh ni. Kalau katakan atas tu ada negatif, kalau kamu refer pada denominator, jawapannya sepatutnya negatif. Masalah tu. Sebab tanda ni dia bergantung kepada hasil bagi atas dan bawah. Kalau ada 2 negatif, positif. Okey. Ini contoh yang pertama lah. Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, kita tengok soalan B pula. Tengok soalan B. Okay, saya faham. Soalan B pula. Yes, soalan B. Okey, soalan B pun sama juga. Kita ambil step yang pertama. Kita masuk je nilai 3 ni.
X tambah 2 bahagi dengan X tolak 3. Kan? So selama je kita ganti. Kita jangan ganti 3 kuasa negatif. Kita ambil nombor je. Jadi 3 tambah 2 bahagi dengan 3 tolak 3. Dapatlah 5/0. Nampak? Jumpa lagi per kosong. Ingat, setiap per kosong jawapan dia sama ada kita nak pilih positif infinity ataupun negatif infinity. Kita tak akan dapat jawapan selagi kita tak tahu ni. Kosong ni kuasa positif ke negatif. Jadi kita ulang balik step tadi. Kita tengok limit yang kita bincangkan adalah limit x approaches 3 from the left. Maksud dia, seolah kita ambil nombor kurang daripada 3. Tapi jangan jauh sangat daripada 3. Katakan saya ambil 2.9 lah. Okay, 2.9. Kita tengok je 2.9 tolak 3 dapat berapa? Negatif 1. Negatif 0.1 kan? Negatif 0.1. Tanda negatif dia yang kita ambil. Nombor dia tak payah. Sebab nombor dia sebenarnya ada banyak. 2.99 boleh. 2.8999 boleh. Kan? So nombor kita ambil. Kita ambil tanda dia. Okey, bila kita dapat menyatu, maka jawapan kita apa? Kalau kes ni. Negatif infinity. Ya, itulah jawapan dia. Okey, jadi macam itulah. Okey. Kalau kita tengok soalan C pula. Ini saya, boleh saya padam ini? Boleh. Okey, boleh. Okey, kita tengok soalan C pula. Soalan C. Ini kita ambil soalan C. Soalan C, limit x approaches 3 from the right, x squared plus x plus 2 over x squared minus 2x minus 3. Jadi step yang pertama, kita akan gantikan nilai. Okay. Kalau kita gantikan nilai, Nur Amira. Nur Amira ada? Nur Amira. Hello. Nur Amira. Mana pergi Nur Amira ni? Ya, saya. Okey. Ni kalau kamu ganti 3 dapat berapa ni atas ni? Sekejap. Pakai jari je. 14. 14, betul. Yang di bawah berapa? Okey. Jadi sekarang ni sama juga. Kalau setakat 14/0, kita tak tahu jawapan dia sama ada positif infinity ataupun negatif infinity. Jadi daripada sini kamu kena pilih nilai yang lebih daripada 3. Sebab di sebelah kanan, katakan saya ambil 3.1 lah. Dalam exam tak ada tunjuk ni. Okey, cuba kamu ganti di bawah je, atas tak payah. Yang untuk kosong aja. Okey, kalau kita ganti bawah, okey, kita je 0.41. positif kan? Positif. Positif. Positif, maka kita ambil bukan nombor tu, tanda positif tu. Itu yang kita ambil. Maka gabungan dia, maka jawapan dia berapa? Positif infinity. Ya, betul. Itulah jawapannya. Okay. Jadi kalau katakan atas ni saya dapat negatif 14/0 positif, maka jawapan dia negatif infinity. Okay. So ingat, positif ni bukan sebab saya ambil denominator ni. Gabungan atas dan bawah dia punya tanda tu. Okey, boleh faham? Okey, yang lain macam mana faham? Muhammad Khairul Syafiq. Khairul Syafiq. Ada? Ya, saya. Kau faham tak? Faham. Okay, Nur Dini. Dini faham tak? Hello Dini. Ya, saya. Faham tak? Ya. Faham? Faham, cikgu. Apa Faham. nak tanya? Ada apa nak tanya? Tak ada?
Okay. Jadi kamu ingat, bila kita dapat keadaan 14/0, tak ada jawapan. Kita tak pasti sama ada nak letak jawapan positif infinity ke ataupun nak letak negatif infinity. Jadi kita mesti kenal pasti kosong tu kuasa berapa. Kuasa positif ke kuasa negatif. Okay. Ini untuk soalan nombor 9. Untuk nilai pada infinity, kita tengok balik nota. Ini sebenarnya dalam kelas saya belum bincang ni. Kita bincang sikit. Tadi kita belajar tadi, setiap per kosong kita akan dapat jawapan sama ada positif infinity ataupun negatif infinity kan. Jadi kalau katakan saya terbalikkan dia 5 per infinity, agak-agak apa jawapannya? Kosong. Kosong kan? Oh. Mana saya tukar tempat. Okay. Mula kita mungkin nak pasti dia 2 kosong ni kan. Sebenarnya kalau katakan saya nak buat 5/100 berapa? 5/100. 5/100. 5/100. Kita akan dapat 0.05. Katakan saya nak buat 5/10,000. 5/10,000. Kita dapat 0.00005. Kalau 5/1 juta. 1 juta berapa kosong? 6. Nah, maka kita dapat 0.000. Kan? Maksudnya bila saya tambah nilai di bawah ni dengan nilai yang besar, kita akan nampak rupanya nombor ni dia hampir kepada nilai kosong. Betul tak? Betul. Itu kalau kita ikut logik macam tu lah. Itu yang bila kita buat, sebenarnya infinity ni satu nombor yang besar, mungkin 1 bilion kan. Nombor yang besar. Jadi setiap kali nombor yang besar kita bagi, mesti dia akan hampir kepada nilai kosong. Jadi kalau banyak sangat, kamu hafal dia 5 per infinity kosong. Okay. Ini hanya padamu. Tas. Okay, kita sambung balik tadi. Sebenarnya kita nak jawab soalan limit x approaches positive infinity. Ingat bila kita jumpa soalan limit, step yang pertama ganti je nilai. Bila saya masukkan nilai, saya akan dapat 1 per infinity. Sepatutnya 1 per infinity tolak 3. Kita ambil contoh 1 juta tolak 3. Jawapan dia hampir kepada berapa? 9,999. Kan? Maknanya dia hampir kepada juta juga kan? Betul tak? Yep. Kalau katakan infinity ni saya ambil 1 bilion lah. 1 bilion tolak 3. Ada kesan tak? 1 bilion tolak 3. Tak ada. Ada kesan kan? Maknanya dia masih kekal. Kalau kita bundangkan dia masih kekal bentuk nombor besar. Jadi dari segi penulisan ni kita buatlah infinity. Jadi sebenarnya infinity tolak 3 dia tak ada kesan. Dia akan dapat infinity tu. Okey, tadi kita dah bincang lah 1 per infinity berapa jawapan? 1 per infinity. Kosong. Maka jawapan dia dapatlah 2. Okay. Sebab kita mendengar konsep setiap per infinity mesti kosong. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Ini soalan nombor 2. 4/2. Okey. Soalan nombor 2 ni. Limit x approaches negative infinity dan square root x squared plus 4 minus x. Ini lagi sama. Sebenarnya kita akan nampak bila saya masukkan nilai, kita akan dapat infinity kuasa 2 tambah 4. Betul tak? Tolak infinity. Kan seram. Agak-agak apa yang mana? Sudah. Kita nampak macam seolah-olah infinity tolak infinity ke tak? Kosong lah. 4 lah. Hebatnya. 2. Betul. Tak.
Bawa tenang, sabar. Okay, nah. Kita tengok, bila kita nilai ni seolah macam infinity tolak infinity kan. Kita dapatlah kosong. Tapi kita kena ikut logik sikit. Kalau saya ada infinity kuasa 2 tambah 4, bila saya buat square root, nilai infinity kat sini, adakah lagi besar daripada sini? Kalau ikut logik ni. Tak. Ha? Lagi besar ke lagi kecil? Yang kecil. Mana kau tahu lagi kecil pula? Tak tahu. Lagi besar kot. Lagi besar pula? Baru sebelah sikit ya. Kan? Maksud dia, ini kalau kita kaji betul ni, ini sebenarnya nombor ni memanglah infinity. Tapi infinity yang pertama ni dia lagi besar daripada infinity yang kedua. Jadi jawapan dia adalah positive infinity. Boleh kan? Ya. Ha. Macam mana tahu yang square root tu lagi besar? Okey, katakan ada yang tak percaya kan. Okey, katakan ni saya ambil bentuk ni lah. Bentuk katakan x kuasa 2 tambah 4 tolak x. Ni contoh lah. Okey, katakan saya ambil x ni sama dengan 3. Cuba kamu tengok kalau x ni sama dengan 3. 9 tambah 4. 9 tambah 4 berapa? 13. 13. Square root of 13 berapa? Tak ada. Sekejap. Sudah. 3.6. 3.6. 3.6 tolak x tadi berapa? 3. 3. Nampak? Nombor ni lagi besar ni kan? Ya. Jadi sebenarnya ini walaupun nampak infinity, tapi infinity sebenarnya lagi besar dari sini. Itu maka jawapan dia positive infinity lah jawapan dia. Tapi nombor dia tak nampak lah berapa. Sir, Ya. kalau itu, kalau apa tu? Infinity square root kan? Kalau dia infinity square root je, tak ada square tu. Nombor itu dia akan akan jadi jadi lagi besar ke ataupun lagi kecil? lagi kecil lah. Okey. Boleh, nampak? Kalau tak percaya saya boleh buat contoh ni. Yang pertama kan. Percaya. Saya percaya. Percaya, supaya buat selamat saya. Right? Jadi kalau setakat square root of x plus 4 minus x. Katakan saya ambil nilai yang sama lah. Nilai 3 kan. Jadi square root of 7. Square root of 7 berapa? 2.6. 2.6, nampak? 2.6 ni lagi kecil daripada 3. Maka jawapannya berapa? Positif ke negatif? Negatif. Jadi kalau kes yang sini, katakan kuasa 2 ni tak ada kan? Kuasa 2 ni tak ada, maka ini infinity dia lagi kecil dari sini. Maka jawapan dia negatif infinity lah. Okey, itu cuma rekaan sama kata lah. Okey, habis soalan nombor 10. Oh sir, Ya. boleh terangkan balik tak soalan B tu tadi? Mana tadi B? Soalan 10. Soalan B tadi. Okey, step yang pertama, kita ganti dia nilai infinity. Kita ganti nilai infinity. Kalau kita ganti nilai infinity, maka dapatlah keadaan macam ni kan? Ni. Tapi yang sebelah panah negatif tu tak payah masuk kan sir? Oh, masuk satunya. Satunya positif lah ni. Jadi kalau positif, memang sah lah jawapan dia positif. Okay, boleh? Oh. So yang tadi betul sikit. Kalau yang ini berlaku, maka yang ini memang positif. Sebab tolak, ni negatif, nilai ni adalah negatif infinity kan? So gabungan tu adalah positif. Kalau macam tu, memang sah dia, memang jawapan dia positif. Kalau yang tadi tu infinity kuasa 2 tu, kenapa dia tak ganti nilai negatif sir? Kalau kuasa X 2, dia akan jadi apa? Negatif kuasa 2. Dia akan jadi positif. So sama lah makna dia kan? Oh, Sama lah makna dia. Alpha kuasa 2, betul? betul sir. Okey. Okey, Terima kasih, sir. Ya. Okey, soalan nombor 10 dah settle. Kita pergi. Okey, untuk soalan nombor 11, katakan saya nak buat cara tadi lah. Selama kita ganti. Nanti bila kita ganti kan? Bila kita ganti ni, rupanya
kita akan dapat infinity per infinity. Betul? Infinity per infinity apa jawapan dia? Infinity. Kosong. Sudah. Satu lagi. Satu. Satu pula. Kosong lah, Kosong lah pula. Okey, mana Okay, yang nombor? ya. Okey, kita Infinity. tengok. Bawa tenang. Okey, kalau yang sebelum ni kita belajar tadi, sebelum ni, kita belajar kosong berapa? Adakah jawapan dia kosong? Tak. Alah. Adakah jawapan dia satu? Undefined. Ya kan? Yang tadi kalau kita jumpa kosong berkosong begitu Pak. Kita Undefined. tentukan sama ada dia infinity atau positive infinity atau negative infinity. Betul. Tak salah. Yang sebelum ni kan kita baca kosong berkosong begitu Pak. Kita tentukan apa tu? Sama ada kita factorize. Conjugate. Kan? Conjugate cerai Kalau lah. guna calculator kan tak ada jawapan kan? Kalau guna calculator kan dapat jawapan. Kalau guna calculator max error. Kalau guna calculator kan. Ini maksud dia kamu boleh teruskan tapi dengan cara factorize or multiply by conjugate. Ini case yang ni lah. Jadi sekarang ni kalau case infinity per infinity pula. Kan. Kalau case tinggal begini. Okay, kalau case yang ni lah, infinity per infinity, ada yang terfikir, ni macam satu je. Ada yang terfikir, kosong. Ni semua salah ni. Dia sama case dengan kosong per kosong. Kalau guna kereta pun tak mampu kereta nak kira kan. Okey, jadi kalau jumpa yang macam ni, maka dia ada kaedah dia lah. Sebab kita nak kira limit x equals to positive infinity. Cara dia, kita kena bagi setiap sebutan. Bagi setiap sebutan dengan kuasa X yang paling tinggi. Kalau macam ni kan. Kalau macam ni, limit X approaches to positive infinity. Dan ini sama je. Okey, sekarang ni kalau kita tengok di atas, degree berapa? Di atas ni. Ini degree 1 kan? Yang bawah ni degree 1 juga kan? Ya. Jadi kita dah tak ada pilihan, mesti bahagi dengan X. Sebab dia punya peraturan dia, kita kena bahagi kuasa yang paling tinggi, sama ada atas atau bawah. Dia punya peraturan dia. Nanti kita akan tengok soalan ni. Okay? Jadi kita akan ambil 2X per X tolak 1 per X bahagi dengan 3X per X. Ini untuk case kalau kita ganti dapat infinity per infinity. Kalau dapat infinity per infinity, kita tak ada cara lain. Kita kena pilih mana X yang paling tinggi kuasa dia, kita kena bagi. Okay, semua. So, kalau saya kemudian hari ini limit X approaches to positive infinity. Ini akan dapat 2 tolak 1 per X. Yes, ini akan dapat 3 tambah 5 per X. Okey, sekarang ni untuk yang di sini. Yang ini berapa nilai ni? 1 per infinity berapa? 1 per infinity, yang tadi? Sudah, lupa tu. Kosong. Kosong kan? Ni kosong. 5 per infinity? Kosong. Kosong ni kan? Okey. Jadi sekarang ni bila kita masukkan nilai infinity, kita boleh tulis 2 tolak kosong per 3 tambah kosong. Maka jawapan dia 2 per 3 jawapan dia. Okey? Jadi bila kita dah bagi, step yang pertama bagi dengan kuasa yang paling tinggi. Antara atas dan bawah ni kamu cari mana X kuasa paling tinggi. Untuk soalan ini tak ada kuasa yang paling tinggi. Sama je kuasa, degree 1. Maka setiap sebutan bagi dengan degree 1. Bila kita bagi dapatlah bentuk ni. Sebenarnya kita target nak dapatkan bentuk 1 per ni. 1 per. Bila kita masuk infinity, senang je kita akan dapat ini kosong, ini pun kosong. Jawapannya 2 per 3. Okey, kita tengok soalan 3.
limit x approaches infinity x over x squared plus 1. Okey. Ingat bila kita nampak step yang pertama, kita ganti je nilai. So kita akan nampak infinity per infinity. Kan? Infinity per infinity. Kalau itu pada atas, ini degree 1. Kalau kita tengok di bawah, ni degree 2. Nah, jadi kita akan pilih degree yang paling tinggi. Sekarang degree yang paling tinggi degree 2. Maka setiap sebutan kena bahagi dengan degree yang paling tinggi. So negative x per x kuasa 2 bahagi dengan x kuasa 2. Setiap sebutan ni. Setiap sebutan. Okay, nanti kita akan dapat limit x approaches negative 1 over x divided by 1 plus 1 over x squared. Okey, kita akan dapat nilai dia macam tu lah. Okay, bila kita dah dapat nilai tu, kita akan gantilah. Muhammad Iman. Muhammad Iman ada? Yes, sir. Apa jadi kalau kita ganti nilai negative infinity kat sini? Apa jawapan ni? Jadi kosong, sir. Kosong. Yang ni? Kosong juga Ya, so maka bila kita masukkan nilai negative infinity, maka di atas dapat kosong, bawah pun akan dapat 1 tambah kosong. Ingat bila kita ambil nilai infinity, tak kisahlah 1 per negative infinity ke ataupun 1 per infinity. Jawapan dia tetap kosong. Ini walaupun ini saya ubah, katakan soalan ini saya ubah positif, maka tetap ini kosong, yang ini pun kosong. Setiap per infinity kosong. Jadi yang di atas kosong per 1 tambah kosong. Itu jawapan dia kosong bagi 1. Kosong bagi 1 berapa? Kosong. Kosong. Kosong dengan infinity kan? Dia yang infinity tu kalau kosong tu di bawah. Kalau di atas kosong. So limit x approaches infinity kongsi. Kemudian 3x plus 5 over square root of 2x squared minus 5. Okay. Okay, kalau nak ikutkan degree atas degree berapa ni? Atas ni? Degree 1. kan? Kalau saya ikut yang di bawah ni, degree berapa ni? 2. 2 kan? Tapi Sama juga kan? asalnya macam 2 kan? Tapi jangan lupa, dia sebenarnya bersama dengan square root. Betul tak? Dia seolah-olah sebenarnya 1 lah. degree 1 juga. Maksud dia yang di atas kena bahagi dengan x, yang di bawah pun kena bahagi dengan x. Kan? Patutnya. Okay. So saya akan bahagi dengan x. Jadi kita akan sambung limit x approaches to positive infinity. Okay, ini sebenarnya saya akan bahagi dengan x. Okay, tapi sebelum itu saya buat begini. Saya buat ni. Boleh tak? Kan? Boleh tak kan? Okey, kemudian kita tengok square root of x squared ni. Square root of x squared. Kalau kita tengok balik, sebenarnya square root of x squared ni sebenarnya dia akan ada dua jawapan. Sama ada nak ambil positif ataupun negatif. Okey. Dia ini sebenarnya kalau soalan tu approaches to positive infinity. Pilihlah yang atas. Kalau yang ni untuk jawapan approaches to negative infinity. Kan? Maksud dia, bila kita buat square root of x squared ni, kena pilih sama ada atas atau bawah. Patutnya, kan? Boleh gini? Boleh. Okey, saya pilih dulu. Ni saya belum bagi ni, kita layan dulu.
Okay, saya layan ni. Okay, kita tengok yang ni. Kita tengok square root of x square. Kalau kita bincang x approaches to positive infinity, maka ni kita akan ambil jawapan yang pertama. Okay, boleh? Kita ambil jawapan yang pertama. Ni clear tu. Square root of yang tinggal adalah 2 minus 5 over x square. Boleh ke? Kalau katakan saya ubah soalan ni, find the limit x approaches negative infinity, maka square root of x square ni, kita jangan ambil x, kita kena ambil negatif. So hati-hati ya. Square root of x square ni, dia ada dua pilihan, sama ada nak ambil positif x ataupun negatif x ni. Sama ada nak ambil positif x ataupun negatif x. Bergantung kepada kita punya limit di bincang mana. Kalau positif infinity, maka square root of x square dia mesti ambil positif x. Kalau yang ni, pilih negatif x. Okay. Okey, kemudian barulah saya teruskan. Tadi kita dah check tadi, kena bagi dengan degree 1. So saya bagi dah 3x per x tambah 5 per x, kan? Kemudian kita akan bagi dengan yang tadi kita dapat x, bagi dengan x. Yang ni tak payah. Saya tertinggal penulisan limit. Saya tertinggal penulisan limit. Selagi kita belum masukkan nilai, kamu mesti guna penulisan limit x positive infinity. Okay, so kita akan dapat limit x approaches positive infinity 3 plus 5 over x divided by 1 multiplied by 2 minus 5 over x square. Okey, maknanya kita dah selesai ni. Kita masukkan nilai positive infinity. Okay. Putri Nur Farhana. Putri Nur Farhana. Hello. Yes, okey. 5 per infinity apa jawapan ni? kosong. Bagus. Yang ni? Kosong. Yes. Jadi kita akan dapat apa? Dapat 3 tambah? 3 tambah kosong. Yes. Per Square root 2 tolak kosong. Ya, betul. Maka dapatlah jawapan dia 3 per square root of 2. Okay. Jadi kalau katakan saya tukar, katakan ya. Kalau jawapan dia 3 per square root tu tak payah conjugate Tak payah. Jangan kan. Okay. Soalan ni dia bukan nak cerita pasal berapa nilai dia ni kan. Soalan ni dia suruh selesaikan limit x approaches to positive infinity. Jadi tak payah kita nak buat biar je. Apa yang kita dapat nombor ni, itulah jawapan. Okay. Okay. Apa benda tadi sini tadi? Okay, katakan saya ubah soalan. Katakan soalan tadi kita ubah x approaches to negative infinity. Kan? Kalau kita bincang yang ni, maka stepnya ni tadi, yang ni. Step ni kamu kena ambil, saya sambung ya. Ni saya nak tunjukkan. Beza dia kalau ini stepnya ni sama. Maksud dia saya sambung, proses yang atas ni sama sampai kamu berhenti kat sini kan. Cuma kita kena buat pilihan untuk di sini. Pilihan. Square root of x squared ni ada dua jawapan. Kamu ingat, ada dua jawapan. Sama ada nak ambil positif atau negatif. Okay. Jadi bila kita tengok yang bu, maksud dia limit x approaches negative infinity 3x tambah 5. Okay. Yang ni saya kena ambil nilai negatif x. Nampak perbezaan dia? Perbezaan dia 2 minus 5 over x squared. Nampak? Dia punya perbezaan dia. Kalau kita bincang limit x approaches to positive infinity, maka saya akan ambil ni
positif X. Sebab ni, kalau positif infinity, maka pilih X. Daripada square root, kita akan pilih positif. Kalau kita bincang negatif infinity, daripada square root ni, kita akan ambil nilai negatif. Itu je beza. Yang lain-lain tu sama. Okay. Akan saya habiskan ni. Okay. Jadi step yang berikutnya, saya bahagilah dengan degree 1. 3x per x. Sama lah yang tadi. Cuma perbezaan dia, yang di bawah ni, kita akan ambil negative x over x. 2 minus 5 over. Okay. Ini yang biru ni, ini kalau saya ubah soalan. Okay. So kita akan dapat limit x approaches negative infinity v plus 5 over x. Ini yang terdapat nampak ada negatif. Ada negatif ke depan? Okay. Kemudian kamu gantikan nilai, bila dah siap, masukkan nilai negatif infinity. Tapi sebenarnya negatif infinity ke positif ke sama je. Okay. So yang ni kekal mesti dapat kosong. Walaupun nilai x tu dah tukar, negatif infinity, kosong juga. Yang ni pun sama juga. So yang saya buat ni jawapan dia adalah kosong. Jadi 3 bagilah dengan negatif 2. Inilah jawapan. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey tak? Ada apa yang nak tanya? Sir, Ya. so sekarang ni kalau dekat denominator tu ada x square, sir bawa keluarkan x square tu Ya, betul. Yang ni case yang ada square root je. Yang ada square root of x squared. Yang ada ni je, kita kena buat pilihan. Nak ambil negatif x ke, nak ambil positif x. Oh, okey. Yang case tu je. Kalau Yang- ya. Guna negatif x atau positif x tu tengok yang limit yang dibagi tu Ya. Alright. Sebab square root of x squared ni sebenarnya ada 2 jawapan. Kan? Macam kita belajar sebelum ni lah. Kalau kita jumpa, katakan yang pertama, kalau setakat nombor je satu jawapan lah. Tapi kalau kita bincang function y equal to square root of x, square root of 4, maka jawapan dia jangan 2. Dia kena ada plus minus lah. Kan? Kalau kita bincang nombor, satu lah jawapannya. Tapi kalau kita bincang function, ada plus minus. Jadi sama cerita dengan ni lah. Sekarang ni, x ni ada 2 keadaan, sama ada negatif infinity ataupun positif. Jadi yang ni, dia akan jadi 2 pilihan jawapan. Sama ada nak ambil negatif ataupun kita nak ambil positif. Dia bergantung kepada limit yang kita bincangkan. Kalau positif, pilihlah positif. Hilanglah dia punya square root dia. Square root of x square ni hilanglah. Dia akan dapat x. Dan ni pula square root of x square, kita kena buat pilihan juga sama ada nak ambil positif x ataupun negatif x. Tapi disebabkan yang kita bincang ni negatif infinity, maka pilihlah nilai negatif. Boleh faham? Boleh. Okey tak ni? Sir, Ya. yang bawah tu negatif x bagi x negatif 1, kenapa jawapan akhir dihilang je? Jawapan hari mana? Ni. Kan tu yang kedua terakhir tu negatif x per x Ya. sampai dapat negatif 1. Sebab ini kan kita boleh cancel ni. Plus. Tapi kenapa jawapan akhir yang tulisan warna kuning tu dia hilang je? Hilang sebab negatif 1 darab square root. Dapat apa? Negatif 1 darab square root of 2. Hilanglah 1 tu kan? Sama tu. Dia ibarat 1 darab 3 lah. Tak ada makna 1 tu. Jawapan dia tetap 3. Kan? Oh, okey. Ini tak ada apa ni. Ini sebenarnya kalau saya darab je. 1 ada berapa ni? Kalau kata kamu tak tulis 1 ni tak apa. Okey, berapa ni sama. Okey, ada lagi? Soalan lain?